Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera kepada semua murid-murid. Baik, pada hari ini, murid-murid tahun 3, kita akan teruskan pembelajaran kita dengan buku aktiviti unit 9 yang bertajuk Alatan Keselamatan. Baik. Adakah murid-murid telah bersedia? Sekiranya telah bersedia, siapkan buku jilid 1 dan buka muka surat 61. Baik, mari kita, Cikgu Aisyah akan bimbing kamu bersama-sama untuk melakukan aktiviti di dalam unit 9 ini. Baik, kita lihat yang pertama. Aktiviti yang pertama pada muka surat 61. Baik. Di sini dia telah berikan satu dialog. Dialog ini antara Imran dan juga Iskandar. Baik. Imran dan Iskandar ni mereka bercerita tentang tajuk padamkan api. Ni padamkan api, dan mereka bercerita tentang alatan untuk memadamkan api sekiranya berlaku kebakaran. Jadi tugas kita adalah untuk melengkapkan peta buih berganda. Apa itu peta buih berganda? Jadi kita lihat di sini. Peta buih berganda ni dia ada dua kat sini ya. Dua alat untuk memadamkan kebakaran, iaitu yang pertama selimut kebakaran dan yang kedua alat pemadam kebakaran. Baik, jadi apa yang kamu perlu buat? Kalau kita lihat di anak panah ini, yang di tengah-tengah ini dia menunjukkan persamaan. Okey, persamaan. Maksudnya persamaan antara fungsi selimut kebakaran dan juga alat pemadam api. Manakala di sini dan juga di sini ialah perbezaan. Okey, perbezaan antara selimut kebakaran dan juga alat pemadam api. Di mana kita nak dapatkan persamaan dan perbezaan ini? Mestilah daripada dialog yang diberikan. Baik, saya berikan contoh yang pertama. Cikgu Aisyah berikan contoh yang pertama. Kita lihat dulu persamaan. Baik, di sini dia tulis, selimut kebakaran ini digunakan untuk memadam kebakaran kecil. Kemudian Imran jawab, ya Iskandar, alat pemadam api ini juga untuk memadamkan kebakaran kecil. Jadi kita tahu persamaan dia adalah kedua-dua ini digunakan untuk memadamkan kebakaran kecil. Maksudnya di sini selimut kebakaran pun boleh padamkan kebakaran kecil, alat pemadam api pun boleh memadamkan kebakaran yang kecil. Jadi kamu cari lagi satu persamaan di sini ya. Cikgu Aisyah takkan tunjukkan, kamu cari di dalam sini. Kemudian saya akan tunjukkan bagaimana dengan perbezaan. Baik, di sini dia cakap selimut ini kalis api dan ringan. Lepas tu dekat sini dia cakap alat pemadam api ini pula berat. Jadi itu ialah perbezaan. Jadi kita boleh tuliskan di sini selimut kebakaran ini dia kalis api dan ringan. Okey. Tetapi alat pemadam api ini dia berat. Okey. Jadi yang lain-lain ni kamu lengkapkan sendiri cari. Jadi apa yang kamu perlu buat ini 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey. Nanti kalau dah siap boleh snap gambar dan hantar kepada Cikgu Aisyah ya. Kita teruskan kepada aktiviti yang kedua. Baik, untuk aktiviti yang kedua, soalan dia akan ada pada muka surat yang seterusnya. Baik. Dia nak kita fahamkan idea keseluruhan. Pasal apa cerita tentang mudah dan selamat ni? Baik. Yang pertama ni dia punya idea utama dia. Idea utama dia Iskandar mengajak Imran ke dapur. Okey, buat apa dia nak pergi
ke dapur tu. Dia pergi nak membancuh minuman untuk Imran. Okey, itu dua isi. Yang kedua, kita nak tahu apa dia matlamat utama si Imran ni pergi ke rumah Iskandar dan mengapa Iskandar ni ajak dia pergi dapur. Dia nak tunjuk apa sebenarnya dekat dapur ni. Okey, lepas tu kemudian di perenggan kedua, dia cakap, cepatnya kamu membasuh minuman, mudahnya kamu menyediakan minuman panas. Jadi dia nak cakap isi penting dia dekat yang kedua ni, dia boleh bancuh minuman dengan cepat. Jadi bila dia boleh bancuh minuman dengan cepat, dia boleh senanglah untuk sediakan air panas, air teh ke, air kopi ke kan. Okey, yang ketiga, Iskandar hanya tersenyum. Kemudian dia menceritakan bahawa dia menggunakan alat penapis air. Jadi isi penting yang ada dekat sini ialah Iskandar menggunakan alat penapis air. Okey, jadi kamu ingat ya di sini. Isi penting dia, Iskandar menggunakan alat penapis air. Alat penapis air tu macam mana? Okey, alat penapis air boleh membekalkan air sejuk dan air panas. Air panas dan air sejuk. Iskandar menggunakan alat penapis air. Kemudian tuliskan di situ isi penting dia ialah mesin itu membekalkan air panas dan air sejuk. Okey, itu motif dia. Motif kenapa Iskandar ni ajak Imran pergi ke dapur. Dia nak ceritakan tentang mesin air, alat penapis airnya. Kemudian dia cakap di sini lagi, tidak berbahaya Imran, penapis air ini mempunyai butang keselamatan. Dia nak cakap lagi isi utama ni di sini, penapis air mempunyai butang keselamatan. Habis. Okey? Jadinya setiap isi sampingan yang utama, setiap salur air telah dilabelkan dengan jelasnya mengikut jenis air. Okey, jadi kita tahu idea cerita ni, Mudara Selamat ni, cerita ni nak menceritakan tentang alat penapis air. Okey, jadi kita tuliskan di dalam slide yang seterusnya. Di dalam buku latihan kamu, Cikgu Aisyah tak ada dekat situ, kamu tuliskan yang Cikgu Aisyah sebutkan sebentar tadi. Okey. Kemudian, aktiviti ketiga, Cikgu Aisyah nak minta kamu untuk menyalin semula perkataan yang dicetak tebal ini. Okey, salinkan di dalam buku penulisan kamu. Kamu ada buku penulisan kan? Okey, buku penulisan. Kalau tak ada, kamu boleh tulis di dalam buku Bahasa Melayu 1 atau Bahasa Melayu 2. Salinkan yang perkataan bercetak tebal ni ya. Okey, tajuk kamu risau lampu akan pecah dan kaca bertaburan. Okey. Jadi terus salin ni, pelindung lampu diperbuat daripada bahan penebat elektrik dan kalis air. Pelindung lampu kukuh dan tahan lasak. Pelindung lampu melindungi mentol lampu daripada pecah dan habuk. Terdapat pelbagai bentuk pelindung lampu yang menarik dan selamat. Jadi, Cikgu Aisyah telah imlakkan, kamu salin ke dalam buku penulisan. Tuliskan tajuknya di sini, pelindung lampu kanak-kanak. Baik, seterusnya aktiviti yang keempat, kita telah pun buat di dalam buku teks pada hari Rabu yang lepas tentang maksud pantun. Okey, seperti yang kita tahu, dua di atas ini
adalah pembayang. Dan juga 2 di bawah ini ialah maksud. Jadi Cikgu Aisyah nak kamu tulis di sini apa maksud perkataan yang dicetak tebal ni. Contohnya dekat sini, berhati-hati ketuhar digunakan. Panduan pengguna perlu dibaca. Jadi apa nasihat dia yang ada kat situ? Mungkin Cikgu Aisyah boleh bantu kamu untuk yang pertama ini. Jadi kita pun tulislah maksud pantun tu, nasihat dia. Kita perlu membaca panduan sebelum menggunakan ketuhar. Okey? Okey. Jadi kamu pun boleh buat ayat sendiri. Ini adalah ayat Cikgu Aisyah dan kamu boleh buat ayat kamu sendiri. Baik, seterusnya ialah ketuhar digunakan, penuh waspada, nampak biasa tetapi panas. Okey. Jadi kita nak cakap ketuhar ni sebenarnya dia agak berbahaya. Waspada ni maksudnya kita kena berhati-hati. Okey. Jadi kita nak cakap kita perlu gunakan ketuhar dengan berhati-hati kerana ianya juga berbahaya walaupun nampak seperti tidak berbahaya. Okey. Jadi yang ini pun kamu terangkan kepada tuliskan apa maksud dia. Tuliskan di dalam ruangan yang disediakan. Okey. Kemudian seterusnya aktiviti yang kelima ialah kata pemeri. Kata pemeri terbahagi kepada 2. Okey, ini ialah satu email ya. Email yang kita hantar. Email ini dihantar kepada kiran@gmail.com. Email ni macam mana kita nak hantar? Kita hantar melalui komputer. Komputer ataupun handphone yang menggunakan internet. Baik. Dekat dalam email ni, soalan ini meminta kamu untuk menulis kata pemeri. Kita ada 2 kata pemeri, iaitu yang pertama ialah, yang kedua adalah. Okey. Bila nak guna ialah dan bila nak guna adalah. Baik, ialah dia mesti letak di hadapan frasa nama. Okey. Frasa nama ni ialah kata nama lah. Kata nama ada banyak, kata nama am dan kata nama khas yang terbagi kepada orang, benda, tempat dan haiwan. Okey. Contohnya dekat sini Azri ni nama orang, jadi dia kata nama. Jadi boleh letak nama saya ialah Azri. So tak bolehlah letak nama saya adalah Azri. Okey, sebab adalah ni letaknya di tempat lain. Jadi ingat, ialah mesti letak depan frasa nama dan juga adalah mesti letak di depan frasa adjektif. Okey, frasa adjektif. Apa contoh frasa adjektif? Benda yang melibatkan perbuatan sifat. Okey, adjektif. Sangat menyedihkan. Dan frasa sendi nama. Okey, frasa sendi nama untuk. Okey. Jadi kamu tulis kat sini. Cuti sekolah saat. Okey, saat yang saya nantikan. Okey. Jadi dekat belakang ni dia bukan letak kata nama. Jadi kita gunakan apa? Kalau tak ada kata nama, kamu letak apa? Okey. Jadi kita gunakan adalah. Saya sekeluarga akan pulang ke kampung. Tujuan kami pulang ke kampung. Adalah juga. Adalah. Okey. Baik, yang lain, yang seterusnya kamu sambung sendiri. Baik. Seterusnya aktiviti yang keenam ialah kata frasa adjektif, kata penguat. Kata penguat ni kamu pilih kata penguat yang mana.
Diberi dekat sini, kamu pilihkan yang mana satu. Baik, di sini Cikgu Aisyah sertakan sedikit nota. Kata adjektif boleh hadir bersendirian atau dengan kata penguat. Okey, kata atau kata bantu untuk membentuk frasa adjektif. Kata penguat ni boleh diletak di hadapan kata adjektif ataupun dekat belakang ataupun bebas. Dia nak duduk dekat mana? Nak duduk kat belakang, nak duduk dekat depan, sama sahaja. Jadi, kamu lengkapkan dan kemudian bolehlah kamu hantarkan gambarnya kepada Cikgu Aisyah untuk Cikgu Aisyah simak. Baik, Cikgu Aisyah rasa